Nah, sorok lah Ustaz. Sorok tak ada. Ustaz tak masuk lagi, belum mula. Ya ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, pendengar di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Isnin 13 Safar 1443 Hijriah bersamaan 20 September tahun 2021 Masihi. Kita dah 2-3 hari dah masuk dalam surah Al-Muzammil. Dan banyak perkara kita bincang berhubung dengan kelebihan salat malam. Yang terbaru kemarin tentang bacaan Quran secara tartil. Banyak soalan-soalan yang saya terima. Nampaknya para jemaah sangat teruja dengan perbincangan tentang tartilul Quran. Kita dapat mengenali adanya bacaan Quran dalam bentuk tarannum mujawwad dan ada tarannum murattal. Sedikit tambahan sebelum kita pergi pada ayat berikutnya. Jadi telah kita bincangkan sebelum ini pendapat yang mengharuskan untuk kita melagukan atau memperelokkan bacaan Quran atas firman Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Dan telah kita sentuh berhubung dengan riwayat daripada Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan adalah bacaan Nabi ini bacaan yang kanat maddan, bacaannya bacaan yang dia memanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hukum yang ada mad, maka dijaga sifat madnya. Kemudian adanya hadis-hadis yang menyuruh zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kamu, ataupun laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari kalangan kita orang yang tidak melakukan Al-Quran atau tidak memperelokkan bacaan Quran. Maka perbincangan ulama ada dua pendapat, ada yang mengharuskannya, iaitu mengharuskan at-taghanni, melakukan bacaan Quran, dan sebahagian lain pula menganggapnya sebagai makruh, seperti Imam Malik, Imam Ahmad. Sebahagian yang lain termasuk Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihim ajma'in mengharuskannya. Jadi pendapat yang tidak mengharuskannya, dia ada hujah dia ada alasan dia, iaitu diberitahu oleh Nabi SAW. Ada satu hadis yang menyebut bacalah Quran itu bilhunil Arab, dengan cara bacaan Arab dan suaranya. Jangan baca dengan cara bacaan ahlul kitab dan orang-orang yang fasik. Fa innahu yaji'u min ba'di aqwamun yurajji'una bil Quran tarji'al ghina. Kerana akan datang selepas aku beberapa kaum yang mengulang-ulang bacaan Quran dalam bentuk ulangan nyanyian, ghina, dalam bentuk nyanyian, yang tidaklah bacaan itu melepasi rongga mereka dan menimbulkan fitnah kepada
orang-orang lain. Tapi kesimpulannya yang dibuat oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsir Munir, dia kata wal haqqu yang sebenarnya adalah at-tawassut fil amri, pertengahan, mengambil jalan tengah. Mana boleh nak melakukan Quran tetapi mengambil jalan pertengahan. Sekiranya at-tatrib, at-talhin. Tatrib ni suara yang dilunakkan, dilagukan itu boleh mengubah makna lafaz Quran ataupun boleh mencacatkan cara sebutan huruf tu dah terlajak lebih dah. Bukan sekadar tajwid tapi sifat huruf tu dah lari, ataupun kana takallufan. Dalam bentuk takalluf. Takalluf ni maknanya sengaja membebankan, menyusah-nyusahkan, tasannu'an, buat-buat. Seumpama tauqi'at al-musiqa, seperti rentak-rentak irama muzik, maka fahuwa mamnu' wa haram, maka cara sebegini dilarang, diharamkan, tak boleh lah. Jadi kena dengan cara yang sederhana. Kemudian kita nak pergi kepada ayat yang berikutnya untuk hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kita ambil 3 ayat hari ini. Inna laka fin nahar, sesungguhnya bagi engkau pada waktu siang hari itu ada urusan yang panjang. Sabhan merujuk kepada tasarrufan, banyak urusan. Kenapa dianjurkan, digalakkan untuk bangun salat malam, beribadat malam? Sebab waktu siang ni waktu yang kita, bukan semualah, Nabi SAW dan kita semua ada urusan-urusan yang banyak kira bicaranya. Banyak-banyak, orang Kelantan kata banyak perkara, benda nak selesai. Sehari ni begitu. Kemudian ayat ke-8, wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu sama ada dengan lidah dan hati. Ini perintah untuk membanyakkan zikir kepada Allah. Serta berilah tumpuan. At-tabattul, nanti kita akan bicara istilah tabattul di sini. Ini kita nak tadabbur di sini kalimah wa tabattal, at-tabattul. Sebab dia ada 2 pengertian di sini. Tabattul memberikan tumpuan dalam beramal ibadat. Kadang-kadang kalau kita beri tumpuan tak kena cara dia, salah juga. Dia kena ada cara yang betul, tabattul. Sebab ada berlaku di kalangan sahabat yang mahu melakukan tabattul, beribadat sungguh-sungguh, siapa mereka tak mahu berkahwin. Nanti kita akan bincang tu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dialah Rabbul Masyriq wal Maghrib. Dialah Tuhan pemilik yang menguasai timur dan barat. Seluas-luas alam ni antara timur dan barat itu kepunyaan Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Jadi kita kena terjemah ilah maknanya yang berhak diberikan ibadat. Sebab dia ada beza antara Rabb dengan ilah. Di awal ayat tu sebut Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Kenapa tak disebut Ilahul Masyriqi wal Maghrib? Tapi bila bab ibadat, Allah Ta'ala tak kata la Rabba illahu, la ilaha illahu. Itu kita akan lihat beza antara kalimah Rabb dan ilah. Kalau terjemah, dua-dua terjemah di sini Tuhan, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Dialah, tiada Tuhan melainkan dia. Tapi dari segi bahasa Arab, antara ilah dengan Rabb ada perbezaan. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai wakil. Wakil ini sebagai penjaga yang dapat menyempurnakan urusanmu. Baik, kita lihat ayat yang ke-8 tadi. Itu ayat yang menyatakan waktu siang hari ini waktu yang kita banyak sabhan. Apa makna sabhan? Sabhan bermakna tasarrufan. Banyak urusan kerja. Untuk kamu pada waktu siang hari ini taqalluban wa tasarrufan fi hawaijika wa masalihil hayati. Banyak kesana sini taqallub. Taqallub ni maknanya sibuk dengan urusan-urusan dunia kesana sini, dan banyak pekerjaan, hal ehwal yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi hajat dalam kehidupan dan keperluan hidup lah.
Jadi waktu siang ini kita tak boleh nak beri tumpuan kepada ibadat sebab banyak urusan lain. Memanglah waktu siang ni waktu yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita mencari kehidupan. Waktu siang hari, waktu yang kita diberi peluang untuk kita mencari kehidupan. Baik kita lihat ayat dalam surah An-Naba. Waja'anna al-laila libasa waja'anna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan waktu siang sebagai ma'asya, peluang untuk mencari kehidupan. Surah An-Naba muka surat 582 pada ayat yang ke-10 dan 11. Ini beza antara malam dan siang. Waja'annal lail libasa, kami jadikan malam dengan gelapnya itu sebagai pakaian. Ini kita boleh berehat. Waja'annan nahar, kami jadikan waktu siang yang terang cahayanya dengan matahari yang bersinar untuk mencari rezeki. Ayat ini menunjukkan bahawasanya usaha mencari rezeki ini adalah waktu siang. Kalau ada orang yang terpaksa bekerja malam, mungkin shift dia bekerja dalam bentuk shift lah. Shift ni dia punya giliran bekerja dia waktu malam. Itu bukan pilihan dia. Sebab dia dah memang ditugaskan untuk bekerja shiftnya malam. Tapi sepatutnya kerja dia adalah waktu siang. Sama ada urusan perniagaan atau kerja yang lain, biasanya waktu siang. Ja'alna an-nahara ma'asha, sesuai dengan keadaan waktu siang yang terang. Adapun waktu malam kita nak tumpukan kepada ibadat. Jangan pula waktu siang bekerja, waktu malam pun bekerja juga. Mana masa untuk kita dengan Allah Ta'ala dari sudut ibadatnya. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat siang malam ni masing-masing ada keperluan, ada kegunaan. Kita lihat dalam ayat yang lain. Baik, cuba tengok ayat ni. Ma'asya, apa makna ma'asya ni? Ma'ash, ma'isyah. Kita lihat sedikit tafsiran ma'isyah, kehidupan. Itu merujuk kepada apa-apa mihnah, pekerjaan yang kita perlu lakukan untuk mencari rezeki. Ma'asya maknanya merujuk kepada waktu siang yang musyrikan, niran mudhi'an, waktu siang yang bersinar, yang terang cerah, dengan terang cerah untuk memulihkan manusia untuk ke sana sini. Ialah waktu malam kalau kita bergerak, kita kena buka lampu. Bawa kereta kena pasang lampu. Siang hari tak apalah. Kita kena wadhahab wal majid, pergi dan datang untuk lil ma'ash, untuk mencari kehidupan, untuk usaha dan untuk kerja-kerja perniagaan. Khususnya wattijar, kerja-kerja perniagaan. Jadi salah satu maksud ma'ash ialah usaha kerja mencari rezeki. Sebab asal perkataan sabhan dalam ayat tadi, innalaka fin nahari sabhan, sabhan maknanya taqalluban. Kalau kita merujuk kepada, kemudian dalam tafsir yang lain, ni tafsir apa ni? At-Tabari. Tabari mengatakan kami jadikan waktu siang untuk kamu bersifat dhiya'an, terang bersinar, supaya kamu dapat litantashiru fihi lima'asyikum. Litantashiru, supaya kamu boleh bertebaran, boleh pergi sana sini untuk mencari kehidupan dan boleh membuat banyak urusan bagi keperluan dunia kamu, mencari kurniaan rezeki daripada Allah. Dan Allah Ta'ala menjadikan waktu siang itu sebab untuk hamba-hambanya ke sana sini, li talabil ma'ash fihi ma'ashan, untuk mencari kehidupan. Kehidupan ini maknanya mencari rezeki lah. Mencari rezeki untuk sama ada untuk kita makan, minum, untuk harta yang kita perlu gunakan keperluan yang lain. Jadi adanya matahari waktu siang dan malam yang gelap, masing-masing ada keperluan. Seandainya Allah Ta'ala jadikan malam ni berterusan, siapa yang boleh mendatangkan siang? Kalau Allah Ta'ala jadikan siang ni berterusan, siapa yang boleh mendatangkan malam? Tidak lain dan tidak bukan, hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Jadi adanya ikhtilaful laili wan nahar, pertukaran malam dan siang, sebab masing-masing waktu ni ada faedahnya untuk manusia. Baik, kita lihat ayat ni dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas muka surat 394. 394 ni antara nikmat malam dan siang yang perlu kita tadabbur, yang perlu kita renungi. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan
ila yaumil qiyamah. Katakanlah, bagaimana fikiran kamu? Bagaimana yang kamu fikir jika Allah Ta'ala menjadikan malam tetap selama-lamanya? Mana malam sama-sama. Sama-sama ni bahasa Kelantan maknanya malam tu berterusan. Tak ada siang. Sepanjang masa malam. Sampai bila tu malam tu? Sampai hari kiamat. Kalau itu yang berlaku, Tuhan yang manakah selain daripada Allah yang dapat membawakan dia cahaya yang terang. Cahaya terang ni cahaya waktu siang. Sebab cahaya waktu siang dia tidak sama dengan cahaya lampu. Kalau kita pasang spotlight yang besar sekalipun dia tak mampu nak menerangi kawasan yang luas. Mengapakah kamu tidak mendengar? Itu untuk mendengar ni tadabbur lah. Tadabbur dengan cara dengar, memahami dan menerima kebenaran. Kemudian yang berikutnya, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan. Sarmadan maknanya mustamirran. Dia bahasa Arab ni dia kaya dengan kosakata. Mustamirran berterusan. Sarmadan pun berterusan juga. Bagaimana fikiran kamu? Apa yang kamu fikir jika Allah Ta'ala menjadikan siang hari itu tetap selama-lamanya berterusan sampai hari kiamat? Tak ada malam langsung. Nak tidur, dia tidur siang, tidur malam tak sama. Dia lebih sesuai tidur malam untuk kita rehat yang secukupnya. Sebab waktu siang ni dia terang cerah. Jika Allah Ta'ala menjadikan siang itu berterusan sampai hari kiamat, maka man ilahun, siapakah Tuhan selain daripada Allah? Ya'tikum, yang boleh mendatangkan kepada kamu dengan bilailin, dengan malam, yang mana pada malam itu, pada waktu malam itu, taskununa fih, kamu boleh berehat padanya. Maka tidak ada sesiapa yang boleh berbuat begitu melainkan Allah. Jadi adanya nikmat malam siang ni untuk kita syukuri. Tengok penutupnya ayat 73. Wa mir rahmatihi, maka sebahagian daripada rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Di antara rahmat Allah yang dia berikan kepada hamba-Nya, ja'ala lakumul laila wan nahar, dia menjadikan adanya malam dan siang. Iaitu munculnya bersilih ganti. Kita malam dah berakhir, dah masuk subuh. Hari ni hari baru, hari Isnin. Lepas ni siang. Banyaklah urusan kita pada hari ni. Untuk apa dia? Malam dan siang ni litaskunu fihi. Kalau malam tu untuk litaskunu, untuk kamu berehat padanya. Ataupun siang pula walitabtaru min fadlihi, untuk kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya. Di waktu siang hari ni waktu untuk kita bekerja mencari rezeki. Jadi jangan salah gunakan waktu malam, waktu siang. Waktu malam untuk berehat. Kalau nak bekerja pun dengan sekadar yang perlu sahaja. Jangan pula bekerja tu melarik waktu siang, dah bekerja, waktu malam bekerja lagi. Peruntukkan sedikit waktu malam untuk kita berehat dan beribadat. Baik. Itu cerita tentang waktu siang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai nikmat untuk makhluk yang hidup di atas muka bumi ni lah, untuk kita semua. Jadi atas sebab waktu siang ni banyak urusan, maka ambil waktu malam untuk beribadat. Jadi dalam tafsiran kalimah sabhan maknanya taqalluban wa tasarrufan. Kita lihat balik ayat tu, ayat dalam surah Al-Muzammil ni. Sabhan dengan maksud tengok dalam tafsir Ibn Katsir sahaja. Sabhan dengan maksud taqalluban wa tasarrufan. Tasarrufan mungkin dalam tafsir lain tak ada Ibn Katsir. Sabhan dengan maksud di sini ada dalam tafsir dia Qurtubi. Takallub ni maknanya kita pergi marilah. Kita ke sana sini. Maknanya waktu siang ni kita tidak tetap di rumah. Waktu siang kita banyak urusan di luar, kerja untuk mencari rezeki, takallub. Maka di atas usaha kerja itulah menjadi asbab kepada Allah Ta'ala bagi rezeki. Dengan sebab adanya usaha kerja. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki walaupun kita duduk di rumah. Mungkin ada cara lain. Tetapi dia menghendaki kita bekerja dengan keluar daripada rumah. Dalam ayat di akhir surah Ali Imran, dia ada kaitan dengan kalimah taqallub. Taqallub ni mana kerja? Kerja waktu siang. Di akhir surah Ali Imran muka surat 76.
tentang takallub. Takallub ni mana kita ke sana sini untuk mencari rezeki. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat 196 tu. Ayat 196. La yawurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali engkau ya Muhammad terpedaya, tertipu oleh usaha gerakan orang-orang kafir dalam negeri, yang mana usaha, maksud usaha takallub di sini usaha mereka cari rezeki sehingga mereka dapat untung. Maksudnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi jangan tertipu dengan kepandaian orang kafir cari rezeki, kerja dan ke sana sini. Sebab apa yang mereka perolehi hasil daripada kerja mereka. Kerja tu disebut dengan takallub. Takallub inilah tafsiran kepada sabhan tadi, sabhan tawilat. Sebab apa yang mereka perolehi atau usaha ke sana sini mencari rezeki, berniaga sebagainya adalah mata'un qalilun. Mata'un qalilun. Semua yang mereka perolehi atau usaha mencari rezeki waktu siang tadi hanyalah nikmat kesenangan yang sedikit. Mana akhirnya dia akan lenyap. Thumma ma'wahum jahannam. Kemudian akhirnya tempat kembali bagi orang-orang kafir itu adalah neraka jahannam. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut orang kafir juga bekerja. Mereka juga perlu bekerja. Takallub. Tapi janganlah kejayaan mereka dalam mencari rezeki menyebabkan kita pula tertipu, terpedaya tu. La yawurrannaka. Jangan sekali-kali kamu tertipu, terpedaya atas kejayaan mereka ke sana sini mencari rezeki lalu mereka jadi kaya dan jadi hartawan. Sebab yang mereka perolehi hanyalah setakat nikmat dunia yang sedikit. Di akhirat mereka tak akan dapat apa-apa lagi. Jadi atas alasan itulah Allah Ta'ala suruh Nabi bangun solat malam. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Ayat berikutnya, وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan sebutlah nama Tuhan kamu. Ini perintah untuk kita membanyakkan zikir kepada Allah. Membanyakkan zikir, banyak mengingati Allah. Tak kira waktu siang ataupun waktu malam. Banyak dah dalam slot tadabbur yang sebelum ni kita dah sentuh tentang petikan-petikan doa yang perlu kita baca mengikut situasi dan keadaan yang tertentu. Jadi ayat ni memerintahkan kita untuk sentiasa ingat kepada Allah. Wadhkurisma rabbik. Dan sebutlah nama Tuhan kamu. Perintah menyebut nama Allah sama ada zikir ni dengan lidah, dengan hati ni banyak diulang. Sama ada dalam hal yang berkenaan dengan salat malam pun disebut juga wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Zikir dalam bentuk tasbih. Ayat yang sama juga disebut perintahnya dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni biasa kalau imam baca salat subuh bagi Jumaat, rakaat pertama baca surah Sajadah, biasa rakaat kedua kita disunatkan baca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Di akhir surah tu kita akan jumpa ayat muka surat 579. Muka surat 579 bawah sekali tu wadhkurisma rabbik. Wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu sama ada dengan lidah, dengan hati, sama ada di dalam salat, di luar salat, bukratan wa asila, pagi dan petang. Maknanya berterusan. Kita tak boleh leka lalai, sentiasa ingat dan menyebut nama Allah. Sebutlah nama Tuhan kamu, ingatlah kepadanya pagi dan. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kepada kita, ada bacaan-bacaan yang kita perlu baca dalam kehidupan kita. Doa. Kita nak tidur, ada ayat-ayat yang perlu kita baca, ada doa-doanya. Bangun tidur pun sama juga. Kita nak makan, kita nak keluar rumah, kita nak masuk ke rumah. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit doa yang mungkin kita dah tahu, yang perlu kita orang Kelantan kata biar lekat erat. Lekat erat ni maknanya biar benda tu dah sebati, maknanya benda tu dah boleh kita amalkan secara tetap dan rutin. Jangan banyak terlupa, kena biar amal itu jadi satu benda yang kita dah orang kata lekat erat. Lekat erat ni maknanya kita memang akan buat. Kita tak akan terlupa untuk melakukannya, kita akan lakukan.
Antaranya kita jangan lupa setiap pagi kita membaca bismillah. Dalam hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini berbunyi Nabi kata ma min abdin yaqulu. Kalau jemaah yang guna komputer, guna laptop boleh nampak paparan yang jelas yang Ustaz Ahmad Rosdan type ni. Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in. Ini contoh nak beritahu penting dalam hidup kita zikir dan doa ni. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut wadhkurisma rabbik. Tak kira waktu siang, waktu malam, ada doa dan zikir yang perlu kita baca. Baik, dah cukup dah rasanya. Kalau tekan search dia jumpa dah. Ma min abdin, tidak ada mana-mana hamba yang berkata makna berdoa pada pagi setiap hari. Kalau boleh setiap hari, waktu pagi jangan lupa baca doa ni. Begitu juga wa masa kulli lailah. Dan waktu petang bagi setiap malam. Sebelum bermula malam, petangnya kita baca doa ni. Waktu pagi sebelum kita memulakan hari, kita baca doa ni. Apa doa tu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang mana tidak menimbulkan sebarang bahaya dan mudarat dengan namanya. Maknanya tak ada perkara apa-apa di langit di bumi yang boleh membahayakan kita dengan berkat nama Allah. Baca sebanyak salasa marra. Dalam hadis ni sebut sebanyak 3 kali. Nescaya tidaklah dia ditimpa oleh sesuatu yang datang secara mendadak ataupun bencana yang berlaku secara faj'ah. Secara faj'ah ni benda yang kita tak sangka-sangka. Macam 2-3 hari lepas berlaku satu kemalangan di mana Bunuk Payung. Seorang jururawat nak pergi ke hospital bekerja. Dia pun tak perasan tempat tu ada bom. Dipandu dengan laju, kereta dia terbabah, berlaku kemalangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan lupa setiap pagi kita bacalah doa ni. Minta Allah Ta'ala jaga kita daripada sebarang mudarat. Sebab tu kalau pagi-pagi biasa kalau dari iklim, apa dia punya doa ni siap dilagukan bentuk nasyid pula. Kalau dulu kepala Hijaz, Bismillahilladzi la yadur, itu intim rasanya. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi sebenarnya doa ni tak perlu nak dilagukan. Lagu hanyalah untuk Quran. Allah Ta'ala beritahu warattilil Qur'ana tartila, bukannya warattilid doa. Bukan doa yang perlu ditartilkan, Quran sahaja. Tapi tak adalah itu kreativiti kepala nasyid itu begitulah. Yang pentingnya kita baca. Yang pentingnya kita baca. Kalau doa-doa sebegini nak ajar kepada kalau kanak-kanak di kelas kelas taski ke kelas pasti tadika, mungkin dengan cara lagu begini dia lebih mudah untuk ikut dan lebih menarik minat dia. Kemudian kita lihat yang kedua. Doa yang kedua ialah kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu dengan zal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebenarnya doa-doa ni termasuk zikir jugalah. Kita jangan salah faham. Kita ingat zikir ni tasbih, selawat, tahmid. Bacaan doa ni termasuk zikir. Salat pun zikir, baca Quran pun zikir. Yang pentingnya ia menjadi sebab kita ingat kepada Allah, maka dia dianggap zikir. Hadis ni riwayat Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abi Hurairah. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrab ladagatni al-barihah. Aku malam tadi tak jumpa apa-apa dia sengatan kala jengking. Mungkin dekat kampung, dekat rumah dia banyak binatang berbisa seperti kala jengking. Lalu dia beritahu, muncullah malam tadi
tak terkena apa-apa gigitan binatang berbisa seperti akrab. Akrab ni kala jengking. Lalu Nabi kata, ama law qulta, kalaulah kamu baca ketika waktu petang. Lelaki ni beritahu, ma laqitu min akrab ladaghati al-barihah. Muncullah, dia kata tak jumpa ada apa-apa kala jengking yang telah sengat. Sengat aku malam tadi. Nabi kata, ya, kalau kamu berkata, kamu membaca doa ketika waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan nama Allah, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan semua makhluk, nescaya lam tadurraka, makhluk itu tak dapat membahayakan kamu. Tak dapat membahayakan kamu. Baik, dalam riwayat At-Tirmizi, man qala, sesiapa yang menyebut doa ni waktu petang sebanyak 3 kali, baca sebanyak salasa marrah, doa yang sama juga, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu humatun tilkal lailah. Dalam riwayat Tirmizi disebut, tidaklah dia dimudaratkan oleh setiap binatang yang beracun seperti kala jengking. Beracun ataupun ada bisa ni banyak. Kadang-kadang semut gatal, semut api tu, Kelantan panggil semut gatal, semut yang bila dia gigit kita rasa sakit pedih. Yang sakit tu sebenarnya dia ada asid. Semut boleh jadi tebuan, peringat, bahaya lagi kalau jengking, ular tu na'udzubillah, tu lagi bahaya. Tapi kalau kita baca doa ni, insya-Allah selamat daripada ladghah, gigitan, setiap kulli sam yang ada racun, ada sum, kulli dhi summin, seperti kala jengking. Kemudian dalam hadis tu Imam Tirmizi bawa penjelasan daripada seorang perawi namanya Suhail bin Abi Saleh. Salah seorang perawi ni kena rujuk dalam Sunan Tirmizi. Suhail bin Abi Saleh kata, adalah keluarga kami mempelajarinya, baca doa ni. Doa ni sebagai zikir yang sangat berkesan. Kalau kita beramal dengan doa yang memang sabit daripada Nabi, itu lebih hebat lagi lah, ataupun lebih mujarab lagi lah. Sebab dia doa yang maksur. Tidak ditimpa dengan humah. Humah ni apa dia? Humah ni gigitan binatang berbisa. Ataupun apa-apa yang membahayakan kita. Dalam kehidupan kita ni banyak ke binatang-binatang yang membahayakan kita. Lalu kata qala fakana, kata Suhail bin Abi Saleh, kana ahluna qad ta'allamu adalah ahli keluarga kami mempelajari doa ni dan mereka membacanya pada setiap malam. Mereka membaca doa ni pada setiap malam. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa, faludirat jariyatun minhum, ada seorang jariyah, budak hamba perempuan, disengat binatang berbisa. Tapi tak disebut dalam riwayat ni disengat oleh binatang apa dia. Tapi oleh kerana jariyah ni dah baca doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka falam tajid laha alaman ataupun waja'an. Dalam satu riwayat sebut dengan waja'an, dia tidak mendapati kesakitan. Oh, hebat. Dengan sebab doa ni, berkat doa ni, walaupun disengat binatang berbisa, tapi bisa tu tak memberi apa-apa mudarat. Jadi sangat-sangat perlu untuk kita baca. Lebih-lebih lagi kita masih berada dalam wabak COVID-19 ni. COVID-19 ni termasuk, kita kata virus ni termasuk istilah yang Nabi sebut humatun tadi dalam lafaz hadis tu. Lam yadurruhu humatun tilkal lailah, tidaklah dia dimudaratkan oleh apa-apa humatun. Humatun merujuk kepada setiap benda yang ada racun, maksudnya yang ada kesan bahaya mudarat. Virus ini dia ada cara bahaya dia lah. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang kelebihan doa ni. Bila kita baca doa ni bermakna kita telah dikira berzikir kepada Allah dan dijamin an yakuna mahfuzan biiznillah. Si hamba itu akan dipelihara dengan izin Allah supaya tidak ada kemudaratan akibat ladwu hayyah. Contohnya kalau digigit ular, contoh na'udzubillah, minta jauh, ataupun akrab kalau jengking. Kalau ada binatang berbisa gigit, insya-Allah tidak mudarat. Hebat, tidak mudarat. Baik. Adakah satu kisah menarik? Ini berlaku kepada siapa ni?
Ya, kata Imam Qurtubi. Ada disebut juga dalam Sunan Tirmizi. Imam Qurtubi memberi komentar terhadap hadis ni. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Alan tentang syarah hadis 40 Imam Nawawi, dipanggil Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Ibnu Alan. Kata Imam Qurtubi, dia kata hadza khabarun sahih. Hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan doa ni adalah satu khabar yang sahih, yang benar, yang mana alimnahu, kami dah tahu dalilnya sebagai suatu bukti yang jelas, wa tajribah, dan kami dah cuba dah keberkesannya. Lalu dia pun cerita pengalaman. Imam Qurtubi kata, fa inni munzu sami'tuhu amiltu. Semenjak saya mendengar doa ni, saya sentiasa beramal. Baca sama-sama. Sentiasa baca. Maka tiada sesuatu yang memudaratkan saya, sehingga satu hari dia kata dia terlupa. Kalau dia terlupa, kita kata kita pun sama. Kita pun terlupa juga. Terlupa pada satu hari, disebabkan terlupa, fala daratni aqrab bil Madinah lailan. Aku telah disengat oleh seekor kala jengking pada suatu malam di Madinah. Lalu dia pun terfikir, fatafakkar tu, aku terfikir kenapa disengat ni, sebelum ni tak pernah berlaku pun. Dia kata tiba-tiba dia teringat, fa idza ana qad nasitu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Oh, punya hari tu dia terlupa untuk baca doa ni. Jadi doa ni sangat penting. Jadi kena baca setiap hari, petang, malam. Saya bagi dua hari ni tentang doa Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Satu, dengan nama Allah tidak ada sesuatu yang memberikan mudarat. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita pada semua bahaya, sebarang jenis bentuk bahaya. Yang kedua, sama juga minta Allah Ta'ala jaga kita daripada bahaya dengan kita berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan semua makhluk. Bagi sesiapa yang biasa mengamalkan wirid-wirid maksura, adalah doa ni. Dalam koleksi wirid maksura ada doa ni. Dan dia termasuk dalam pengertian ayat tadilah, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kemudian kita nak lihat perkataan tabattul. Kita nak masuk tajuk lain ni. Apa dia tabattul di sini? Tabattul ni al-inqita'. Kita memberi fokus tumpuan kepada ibadat kita. Tapi dia ada dua maksud di sini, tabattul di sini. Al-inqita' ila ibadatillah. Kita memberi tumpuan, maknanya kita memutuskan diri dengan urusan dunia dan kita fokuskan, tumpukan betul-betul kepada ibadat. Tapi bukanlah bermaksud tabattul di sini sampai kita meninggalkan segala masyagil al-hayah, segala kesibukan dengan kehidupan untuk mencari rezeki. Jangan pula dengan alasan untuk beribadat kita tinggal terus. Tak kerja langsung. Kenapa? Sebab nak beribadat. Kalau ini cerita Maryam, ada sedikit cerita Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Maryam binti Imran. Maryam ni dikenali dengan Al-Batul. Batul sebab dia memang kerja dia beribadat. Dia tak perlu bekerja untuk urusan dunia. Dia inqita', memutuskan dirinya untuk tumpu kepada ibadat. Dengan urusan dunia dah tak ada apa-apa. Maka dikatakan si hamba itu seorang hamba yang Al-Batul, maknanya betul-betul tumpu pada ibadat kerana al-munqati' anid dunya wa asbabiha. Sebab dia dah memutuskan dirinya pada urusan kehidupan dunia kerana nak memberi tumpuan kepada ibadat. Itu khusus bagi dia lah. Tapi kalau kita nak buat begitu tak boleh. Perkara ni pernah dilarang oleh Nabi SAW. Pernah berlaku kepada seorang sahabat namanya Uthman bin Maz'un. Ada cerita menarik tentang Uthman bin Maz'un, tapi kita tak sempat nak kongsi semuanya. Hadis tu berbunyi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, matan hadis berbunyi, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Maz'un at-tabattur. Radda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam terus kepada ala Uthman. Radda dah ada dah. Ala Uthman bin Maz'un. Ala Uthman bin Maz'un. Pak Mazun, satu lagi at-tabattul. Kita nak tengok kalimah wa tabattal ilaihi tabtila. Apa makna tabattul? Di sini tabattul cara ni ditegah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata ini hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW pernah radda menolak tindakan Uthman bin Maz'un untuk tabattul. Apa maksud tabattul di sini? Kalau tindakan dia sama dengan apa yang dibuat oleh Maryam, Maryam tu ibu Nabi Isa, itu beribadat sepenuhnya, kenapa pula Nabi larang? Maksudnya mereka ni tak mahu fikir dunia sehingga tak mahu berkahwin. Uthman bin Maz'un mengambil keputusan tak nak berkahwin sebab nak beri tumpuan pada ibadat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Lau azina, kalau Nabi izinkan, nescaya kami kaum lelaki ni yang nak beribadat ni lakhtasaina, akan melakukan khasi." Apa khasi? Orang Melayu sebut kasi-kasi. Al-khisa dia merujuk kepada dia, macam mana nak kata, dia ikat bahagian tempat yang menghasilkan benih bagi lelaki tu, ataupun testis tu, dia ikat. Tapi dengan setengah syarah dia kata adalah bentuk ada kata dia diguna rendam dengan air suam supaya tidak aktif, tidak menghasilkan benih. Jadi dia orang tak payah kahwin, tak ada syahwat dan boleh beri tumpuan kepada ibadat. Jadi kata Sa'ad, kalau diizinkan untuk tabattul kepada Uthman bin Affan, kami yang lain-lain akan ikhtasana al-khisa ataupun al-ikhtisa', iaitu kami akan betul-betul beribadat sehingga kami tak berhajat kepada hidup berumah tangga, tak perlu kisah atau ambil kisah tentang isteri anak-anak, mana tak perlu bernikah pun. Maka hal ni dilarang, ni tak boleh. Tindakan ikhtisa ataupun khasi dengan tujuan untuk ibadat ni li'annahu haram, tak dibenarkan sebab Nabi suruh berkahwin. Walaupun niat untuk beribadat kepada Allah, tapi tengok atas tu, dia ada syarah atas tu. Kita naik atas tu sikit baik. Dalam hadis ni Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahawa Nabi SAW lam ya'zan, tidak izinkan kepada Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu untuk tabattul. Tabattul. Maksud tabattul di sini bukan maksud tidak mahu berkahwin langsung. Tak mahu fikirlah urusan dunia sebab nak beri tumpuan kepada ibadat. Jadi maksud tabattul yang ditegah di sini al-inqita' anin nikah wa atizalun nisa'. Memutuskan diri untuk tak mahu berkahwin dan mengasingkan daripada wanita, daripada perempuan. Sebab apa? Sebab nak beri tumpuan kepada ibadat. Niat tu baik tapi cara ni salah. Wa ma yatba'uhu minal malaz ila al-ibadah, dan nak meninggalkan segala kelazatan dunia sebab nak fokus pada ibadat. Maka bila meninggalkan segala kelazatan hidup dan dengan tujuan nak memberi tumpuan pada ibadat, ia termasuk minal ghulu, tindakan yang keterlaluan. Ghulu ni tak disukai dalam agama. Dalam Islam tak boleh ghulu. Tak boleh ghulu dalam agama. Ini sifat rahbaniyah yang mazmumah, sifat kerahiban yang dicela. Rahib tahu rahib. Kita lihat kalau yang saya tahulah, kalau sami-sami Buddha, orang Kelantan kata tokca. Tokca dia tak nikah. Di mana ada bini, mana ada anak. Kita tahulah. Begitu juga dengan padri-padri Kristian, ahbar. Dia orang mana kahwin. Tapi mungkin dia orang ni tak tahulah, mungkin dia orang ni melakukan perbuatan zina sebagainya, tapi kahwinnya tak ada. Tujuannya untuk rahbaniyah. Rahbaniyah ni dalam Islam tak ada. Kalau dengan cara begitu, cara siapa tak berkahwin, itu ar-rahbaniyah mana at-takhalli an asyralid dunya, nak mengosongkan diri pada kesibukan dunia, meninggalkan segala kelazatan dunia, bersifat zuhud terhadapnya, wal uzlah, dan mengasingkan diri pada ahlinya. Ahli ni segala hal ehwal dunia. Rahbaniyah dengan tujuan untuk ibadat sepenuh sebegini memang tak digalakkan
dilarang. Bahkan dianggap sesuatu yang bid'ah. Kita lihat dalam ayat di akhir surah Al-Hadid. Ini sifat rahbaniyah ni berlaku dalam kalangan ahlul kitab. Mereka sangka dengan cara ni mereka dianggap tabatul, betul-betul beribadat kepada Allah. Tak cara langsung kepada urusan dunia, tetapi Allah Ta'ala mengira ia perkara sesuatu yang bid'ah dalam agama dan tak disyariatkan. Sebab Nabi dan Nabi Rasul pun kahwin juga. Bagi kita lihat ayat ni dulu di akhir surah Al-Hadid, muka surat 541. Muka surat 541. Sebab kita nak kaitkan dengan tabattul tadi. Rahbaniyah dengan tabattul. Itu pada ayat 27. Ayat 27. Summa qaffayna ala atharihim birusulina. Kemudian kami iringi sesudah mereka, sesudah zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sebelumnya, diikuti dengan beberapa rasul yang lain. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Lalu kami ikuti lepas tu munculnya Nabi Isa sebagai rasul untuk Bani Israel. Kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dari segi kaedah bacanya wakaf tu molek situ. Kita wakaf. Kami jadikan dalam hati orang yang mengikuti Nabi Isa ada sifat ra'fatan wa rahmah. Ada sifat kasihan belas dan rahmat. Kemudian ada satu hal yang berlaku dalam kalangan mereka tu rahbaniyah. Rahbaniyah ni adalah benda yang ibtada'uha, yang mereka mengada-ngadakan. Ini yang bid'ah ni. Ibtada'a yabtadi'u bid'atan. Bid'ah daripada kalimah ibtada'a. Adapun rahbaniyah, hidup beribadat. Tak berkahwin, tak ada anak, tak ada keluarga, tak cara pada urusan dunia sebab nak beri ibadat sepenuhnya, nak beri tumpuan pada ibadat sepenuhnya. Perkara ini Allah Ta'ala kata benda ni adalah ibtada'uha, yang mereka sendiri ada-adakan dalam agama mereka. Ma katabna alaihim. Perkara itu tidaklah kami wajibkan kepada mereka. Kami tak suruh pun. Dalam usaha untuk mencari keredaan Allah, bukan begitu caranya. Tapi kalau mereka buat pun, mereka buat tak bersungguh-sungguh. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka buat satu perkara yang tak ada dalam agama, tapi bila buat pun mereka buat ala kadar. Mereka tidak menjaga dengan haqqa ri'ayatiha. Apa dia? Rahbaniyah. Rahbaniyah ni salah satu konsep hidup dengan maksud tabattul tadi. Tumpukan diri kepada ibadat sehingga putus urusan dunia dan tak mahu, khususnya tak mahu berkahwin. Kita lihat ada juga ada kalangan ulama yang tak berkahwin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memang tak kahwin. Kita imam apa dia lagi, Ibn Taymiyah rahimahullah pun tak kahwin. Mereka tak berkahwin bukan maksud rahbaniyah. Niat mereka untuk beri tumpuan kepada kerja dakwah, kerja menyampaikan ilmu, tulis kitab sebagainya, sehingga tak ada kesempatan untuk mereka berumah tangga. Tapi kalau niat semata-mata untuk fokus ibadahnya. Adapun ulama-ulama ni sebab dia sibuk dengan urusan dakwah. Tapi kalau untuk ibadat secara fardi, ibadat secara individu, maka mengambil alasan tak nak berkahwin itu tak boleh, tak dibenarkan. Kita melihat dalam ayat berkenaan dengan dakwah para nabi dan rasul, dalam kesibukan mereka beribadat kepada Allah dan menjalankan tugas sebagai nabi dan rasul, mereka juga berkahwin. Mereka juga memiliki anak dan isteri. Kita lihat ayat ni di akhir surah Ar-Ra'd, muka surat 254. Ini tabattul yang dilarang. Muka surat 254 pada ayat yang ke-38. Ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sesungguhnya telah kami utuskan beberapa rasul sebelum engkau ya Muhammad, yang mana kami jadikan bagi rasul itu azwaj, dan mereka juga ada isteri-isteri dan zuriat, keturunan. Mana nabi dan rasul pun berkahwin. Mereka tidaklah tabattul tu siapa tak nikah langsung tak. Mereka juga berkahwin, mereka juga ada isteri, dan kita baca kisah Nabi Daud. Nabi Daud ni orang yang sangat tekun beribadat. Kita lihat hadis ni. Hadis yang berbunyi afdalus salati salatu Daud. Nabi Daud di antara ikon yang hebat. Ikon ni contoh ikutan idola. Bukan ikon ni penghawa dingin, ikon, I-K-O-N, ikon. Ni bahasa sekarang disebut ikon. Orang yang dijadikan role model. Afdalus salati salatu Daud.
solat yang utama Nabi kata solat Nabi Daud. Walaupun hebat solat dia, tapi bukan mana Nabi Daud tak ada anak, dia pun ada isteri. Ramai pula tu isteri dia. Siapa 100 orang. Nanti kita tengok hadis ni. Afdalus salati salatu Daud. Mana hadis ni? Ini tentang kelebihan solat ni. Daud tu ada satu je wow ya. Daud, afdalus salati salatu Daud. Ataupun kita tulis yang lain lah Ustaz. Tulis afdalus siyam, siyamu Daud. Tukar solat kepada siyam. Tukar solat tu kepada siyam. Alif sa, ya alif mim. Potong solat tu. Afdalus salatu, afdalus siyam, siyamu Daud. Puasa yang utama adalah puasa Nabi Daud. Hadis ni dimulakan dengan bab salat dulu. Afdalus salati salatu Daud. Salat malam yang utama salat Nabi Daud. Kemudian diikuti dengan puasa yang utama ni puasa Nabi Daud. Mana Nabi Daud ni orang yang tekun beribadat. Malam dia bangun, kemudian dia tidur, dia bangun pula. Kalau puasa, dia puasa sehari, dia berbuka sehari. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud, dia berpuasa sehari, dia berbuka sehari. Itu ada ahabbus salah, bukan afdalus salah. Ahabbus salati ila Allah. Dia silap matan sikit memang tak boleh jumpa lah. Sebab hadis ni memang dia kena ikut asal. Kadang-kadang kita riwayat dengan makna ni, dia lari dah dengan matan asal. Ahabbus salati, salat yang Allah Ta'ala paling sukai adalah salat Nabi Daud. Maksudnya salat malam. Kenapa? Sebab Nabi Daud ni dia bangun, tengok dia bangun ni, kana yanamu, dia tidur 1/2 malam, tidur, lepas tu dia bangun 1/3. Lepas 1/3 dia tidur pula 1/6 malam. Lepas tu dia bangun tu subuh lah. Mana dia bangun, dia tidur, dia bangun pula. Puasa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari, dia berbuka sehari. Mana puasa selang sehari. Adakah ini bermakna Nabi Daud tak berkahwin? La, tidak. Nabi Daud juga berkahwin. Dia juga ada anak. Anak dia adalah Nabi Sulaiman. Ada kisah yang menarik. Nabi Daud ni dia mempunyai berapa 100 orang isteri. Kana li Daud mi'atu imra'ah. Adalah bagi Nabi Daud dia ada 100 orang isteri. Itu zaman dia lah. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia, dia boleh boleh memiliki 100 orang isteri. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, anak andanya pun ramai juga. Kalau tak silap ada riwayat hadis Sahih Bukhari sebut 70, 90 terlebih. Bagi Nabi Daud dia ada 100 orang isteri. Kita pun tak boleh nak fikir macam mana tu sebab syariat dia begitu. Mi'ah tu alif tu tak ada hamzah. Mana kita nak beritahu Nabi Daud walaupun dia tekun beribadat, tapi bukan bermakna dia meninggalkan hidup berumah tangga, dia tak ada isteri, tak. Dia juga ada isteri, dia juga ada anak. Itu satu kisah yang menarik untuk kita kita perhatikan di sini, bahawasanya kuat beribadat bukan bermakna meninggalkan terus kehidupan dunia. Kehidupan dunia tetap dilalui macam biasa. Itu bergantung kepada kebijaksanaan kita untuk menguruskan kehidupan. Jadi maksud tabattul di sini adalah tabattul yang diperintahkan untuk kita ibadat dengan ikhlas kepada Allah, dengan tidaklah kita meninggalkan kehidupan dunia. Jangan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia. Kita apalah kalau tak jumpa hadis tu, kita cari lain hadis cerita Nabi Daud tu. Baik, sebelum kita berhenti, ada satu perkongsian yang menarik tentang kisah Uthman bin Maz'un. Bila kita baca hadis tentang Uthman bin Maz'un, jumpa satu hadis. Uthman bin Maz'un ni sahabat yang pertama dikebumikan di Baqi'. Ini satu fakta yang menarik tentang Uthman bin Maz'un. Awwalu man dufina bil Baqi'. Kalau kita tarik, kita cari awwalu man dufina bil Baqi'. Orang yang pertama dikebumikan di kubur Baqi' Madinah, Uthman bin Maz'un.
Kata Al-Muttalib bin Abdullah, apabila Nabi SAW mengkebumikan Uthman bin Maz'un. Itu dah ada dah. Awal man dufina fi tilkal buq'a at-tahira as-sahabi al-jalil Uthman bin Maz'un. Ini satu artikel yang panjang jugalah. Apabila Uthman bin Maz'un meninggal dunia, lalu dikebumikan di perkuburan Baqi'. Baqi' ni perkuburan yang masyhur lah dalam dunia Islam, letaknya di Madinah daripada zaman Nabi sampai sekarang. Situlah tempatnya. Maka ada riwayat menyebut dialah yang pertama dikebumikan di situ. Lalu Nabi kata kepada seorang lelaki, halumma tilka sakhra, bawa batu ni. Hadis ini menjadi dalil bagi para ulama letak batu nisan. Batu penat. Bila selesai dikebumikan, kena pacakkan sesuatu seperti batulah, kita kata batu nisan. Semoleknya batu, orang kata batu, bukan batu nisan yang dibuat oleh manusia, tapi batu yang asal. Batu-batu sungai ke, batu bukit ke, batu asal. Bukan batu yang dibuat dengan seming bacuh dengan pasir tak. Lalu bila Nabi minta batu tu, lelaki tu tak mampu. Dia kata berat batu tu. Dia kata tak boleh nak angkat. Faqamar rajul falam yutiqha, dia tak mampu nak mengangkatnya. Lalu Nabi sendiri pergi angkat. Dan Nabi ni memang kuat. Nabi pergi angkat batu, lepas tu dia letak di kubur Uthman bin Maz'un sebagai tanda lah. Bahawa ini adalah tanah perkuburan. Sebab tu kalau kita tengok kubur Baqi' di Madinah, kalau kita cari gambar kubur Baqi', dia hanya ada tanda dua je, batu, bahagian kepala, bahagian kaki tu. Dia tak ada belindam-belindam, belindam binaan tepi yang betul bingkai-bingkai tu tak ada. Dia setakat ada batu penanda je. Itu hak-hak Nabi lakukan untuk perkuburan di zamannya, bermula dengan Uthman bin Maz'un. Jadi kisah asalnya adalah kita nak kaitkan dengan tabatul tadi. Tapi ada kata sebab Uthman bin Maz'un ni macam Abu Darda juga, seorang sahabat yang sangat zuhud, yang banyak beribadat. Walaupun dia ada niat untuk memberi tumpuan pada ibadat, tapi itu Nabi tak benarkan. Nabi suruh hidup seperti orang lain juga. Maknanya kena hidup, urusan dunia teruskan, dan urusan ibadat pun teruskan. Dan dia dikebumikan di sebelah makam kubur anak Nabi, iaitu Ibrahim. Kan Nabi ada anak kecil namanya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim ni dia meninggal umur 2 tahun lebih melalui pasangan Nabi itu Maryah Qibtiyah. Ibrahim ni bukan anak Khadijah, anak Maryah Qibtiyah. Jadi dikebumikan Uthman bin Maz'un sebelah dengan kubur Ibrahim, ataupun anak Nabi. Dan semua sejarah menyebut Uthman bin Maz'un antara yang terawal lah di kalangan orang dewasa yang dikebumikan di situ. Baik, itu sahaja yang kita boleh kongsi tentang Uthman bin Maz'un. Ada lagi, itu boleh cari sendirilah. Untuk kita kaitkan dengan watabattali ilaihi tabtila. Dan untuk ayat berikut tu kita sambung lain kali lah. Rabbul Masyriq wal Maghrib tu kita sambung esok lah untuk perbincangan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Apa ni? Berkenaan dengan talaki, adakah kita perlu kepada guru yang mempunyai sanad pada Rasulullah, ataupun kita talaki guru-guru biasalah macam kat kampung? Sebab sekarang yang banyak apa ni diwairalkan, hari ni kita ada guru daripada Syria, apa ni yang betul bacaannya, apa ni dari segi apa ni bacaan Fatihah dan sebagainya lah, dengan bayaran-bayaran tertentu. Adakah kita perlu apa ni berguru dengan guru yang mempunyai sanad kepada Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua,
berkenaan dengan online sikit kan, harta pusaka kan. Contohlah si mati tu mempunyai hutang. Adakah kita perlu bayar hutangnya dahulu ataupun bayar kafarah, fidyah lah. Ataupun kita kena dahulukan harta pusaka untuk pembagian. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sanak Quran, itulah sebabnya para ulama menyusun hukum tajwid, sebab bukan semua di antara kita mampu untuk belajar Quran dengan guru yang memiliki sanak. Di dunia pun bukan semua guru-guru Quran apa orang yang belajar Quran memiliki sanak. Kalau ada itu suatu kelebihan. Kelebihan. Saya sendiri pun kita belajar di Madinah dengan Syekh Abdul Hakim Khatir, dengan Syekh Hamad, itu orang Mesir belaka. Tak ada pula dia kata, oh dia ada sanak jadi gini-gini. Mungkin dia ada, mungkin dia tak beritahu. Tapi yang pentingnya para ulama menyatakan bila kita boleh baca Quran mengikut hukum tajwid atas qiraat yang kita baca. Contohnya kita baca dengan riwayat Hafaz. Riwayat Hafaz ada dia punya tajwidnya begini. Kemudian kita baca riwayat Hamzah. Riwayat Hamzah dia tak ada idgham ma'al gunnah. Wa minan nasi mayyaku Hamzah dia tak ada mayyaku. Dari segi tajwid dia begitu. Tapi memang kaedahnya begitu. Kaedahnya begitu. Jadi kalau kita baca setiap qiraat mengikut hukum tajwidnya, maka itu dah memadai walaupun kita tak mengetahui sanad. Sebab dia melibatkan soal pembacaan. Dia berbeza dengan sanad dalam ilmu hadis. Ilmu hadis, dia sanad tu sebab nak memastikan kesahihan riwayat tu. Adapun Quran, dia tak timbul soal sahih memang ada sahihnya. Cuma kita nak betul-betul pastikan bacaan kita tu tepat. Maka para ulama menyusun hukum tajwid itulah maslahahnya. Keperluan kepada tajwid tadi, walaupun kita tak tahu sanad bagi bacaan, tapi kita yakin bacaan kita tu benar sebab qari-qari yang hebat, Syekh Abdul Basit Abdul Samad contohnya ada bacaan murattal 30 juzuk. Syekh Mahmud Khalil Husari itu orang pertama di dunia yang merakam bacaan Quran 30 juzuk. Dan yang lain-lain ramai lagi. Jadi bacaan mereka adalah bacaan yang berkualiti, bertajwid, betul sebutan huruf. Bila kita boleh baca sebagaimana cara mereka baca, itu dah dikira mencukupi dah. Cuma yang diwar-warkan ada qari sekian-sekian daripada Syria, daripada Jordan, daripada Mesir ada, itu sebagai nilai tambah. Sebagai nilai tambah. Kalau kita dapatlah guru Quran yang ada sanad, itu dikira sesuatu yang sangat baik. Tapi biasa yang saya tahulah, ada pelajar-pelajar kita khususnya di Mesir, dia jumpa guru-guru Quran yang ada sanad, dia sanad bukan diberi percuma tapi ada bayaran perlu dibayar. Itu wallahualam kita tak tahulah apa tujuannya. Baik, yang kedua tentang harta pusaka. Berdasarkan kepada ayat min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta pusaka tu perlu diselesaikan setelah selesai dua perkara, wasiatnya kalau si mati tu ada berwasiat dan juga hutangnya. Walaupun ayat tu sebut wasiat dahulu lepas tu hutang, tak, ulama tafsir kata kena selesaikan hutang si mayat tu dulu. Kalau si mati ni ada hutang, selesaikan hutang, ambil harta dia, selesaikan hutang dia. Kemudian kalau ada wasiat yang dia pernah berwasiat, contohnya dia kata dia nak sedekahkan RM1,000 kepada rumah anak yatim di situ, maka kena ambil harta dia RM1,000 beri kepada rumah anak yatim. Jadi baki harta yang ada, lebihan tu barulah digunakan untuk dibahagikan mengikut hukum faraid. Wallahu a'lam. Maknanya Ustaz, maknanya guru Al-Quran tadi, maknanya dia tak perlulah kita, maknanya dia kata aku menijazahkan engkau bacaan tadi, tak perlu macam itulah. Boleh juga, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu secara formalnya rasmi begitulah. Secara formal. Biasanya dia ajastu laka, aku ijazahkan, itu dia berlaku dalam konteks periwayatan ilmu hadis. Cuma dalam Quran ni itu berlaku secara formal tapi bukan menjadi syarat yang lazim. Yang pentingnya orang tu boleh baca bertajwid. Sebab saya perhati ada juga setengah-setengah pelajar yang mengaku dia kata dia dah terima sanad. Tapi bila dia terima sanad, kita tengok ada kesilapan yang dia baca, walaupun dia baca dengan qiraat hafaz, tajwid, tapi tak sama dengan bacaan qari-qari yang masyhur. Jadi mungkin masa dia terima sanad, guru dia baca lain, dah dia tak ingat dah cara bacaan guru sebab banyak. Ayat Quran ni banyak. 8,000 lebih ayat, 30 juzuk. Betul dia dah terima sanad tapi dia tak ingat semua hak tepat daripada guru dia. Jadi hak lebih baiknya adalah kita menguasai
tajwid dengan baik dan kita ingat sebutan-sebutan huruf yang tepat. Wallahu alam. Kita bagi peluang kepada yang lain, insya-Allah kalau ada soalan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tapi soal harta pusaka tu dah kira keluar pada tajuk dah sebenarnya tadi tu. Yalah, itulah saya Ya, lama ya. nak tanya lah. Ya, tak apa. Ada soalan lain? Baik, kita tengok soalan bertulis. Kita ada soalan bertulis hari ni. Oh, ada atas. Tak perasan pula. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, salam. Siapa ni? Assalamualaikum. Ghazali daripada Shah Alam. Iyalah, silakan Tanya cerita tadi. yang semalam itu pasal lebah tu. Kalau lebah. buat sarang dekat-dekat kawasan pokok-pokok rumah kita, kita panggil bomba suruh bakar lebah tu kerana membahayakan. Boleh ke Ustaz? Tengoklah sejauh mana lebah ni dia tak sama dengan tebuan. Setahu saya tidaklah. Encik Ghazali tolong tutup mic. Ya. Okey. Setahu saya lebah ni tidaklah memudaratkan sebagaimana tebuan dan serangga yang lain. Biasa kalau yang saya tahulah, kalau ada sarang tebuan, untuk mengelak daripada gigitan dia tu, walaupun tak bahaya macam tebuan, bisanya tak sebahaya tu, kita guna asap je. Kita guna asap untuk dia lari, kemudian dia ambil madu dia tu. Tapi kalau sampai guna bomba, macam rumah terbakar pula, tu saya tak tahulah kalau di Kuala Lumpur macam tu. Cuma kena bezakan antara tebuan dengan lebah. Tebuan tu memang bahayalah. Tapi asalnya kita tak boleh bunuh sebab ada hadis yang melarang kita bunuh. Antaranya tak boleh bunuh semut, tak boleh bunuh lebah. Ya, ada hadis yang melarang. An-nahyu an qatli an-nahli wan namli. Sebab serangga-serangga ni pun ada hak untuk hidup. Kecuali kalau diyakini mereka ni boleh, binatang ni boleh memberikan mudarat kepada kita. Kalau betul boleh memberikan mudarat, maka kita terpaksa guna khidmat bomba dan sebagainya lah. Tapi yang pentingnya tengok memudaratkan ataupun tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu ya. Ini Ustaz, berkenaan dengan wakaf dengan tidak Ustaz sebut tadi tak? Surah Al-Hadid itu. Jadi boleh yang untuk tu kita boleh tanda kalau di Quran tu bahawa ra'fatan wa rahmah. Boleh tanda. Dia ada setengah mashaf memang dah dibuat tanda dia. Cuba tengok, ada setengah mashaf dah dibuat tanda tu. Ra'fatan wa rahmah, kata silap ada tanda jim. Wakaf jaiz. Ada setengah mashaf tak dibuat tanda untuk wakaf di situ. Tapi kalau kita tengok di situ tak ada tanda, kita buat sendiri tak apa. Tengok atas setengah-setengah mashaf lah. Ada setengah ada tanda, ada setengah tak ada tanda. Okay. Satu lagi Ustaz, kalau bila kita dengar Misyari Al-Fasi, Sayyid Al-Muridi, kemudian As-Sudasi, dia tidak dia dah tempat-tempat hak panjang tu. Lain-lain. Tapi nak katanya boleh ikut sedak dia lah kurang Ustaz. Tak, dia tengok pada makna ayat lah. Dia tengok pada makna ayat. Kita memilih kaedah wakaf ibtidak yang paling sempurna, paling baik. Kadang-kadang setengah qari tu dia tak tamakun sangat, dia tak ambil berat sangat kaedah. Dia kira macam mana ya? Dia kira kalau tak menjejaskan makna dia wakaf walaupun tak ada wakaf. Lebih banyak berhenti. Kalau qari tu dia ada kaedah baca dia hanya berhenti pada tempat yang dianggap wakaf yang paling sesuai, maka barulah dia wakaf. Dia bergantung pada cara qari tu baca. Saya ambil contoh kalau dalam ayat 40 surah Al-Ankabut, fakullan akhadna bi dhanbih faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayyatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna. Maka setiap satu kami hukum dengan dosanya. Ada di antara mereka yang kami hukum dengan dihantar angin yang kencang. Syekh Ali Huzaifi dalam rakaman pertama dia banyak wakaf situ. Dia baca faminhum man arsalna alaihi hasiba, dia wakaf. Lepas tu dia terus sambung.
ayat lepasnya. Wa minhum man akhadathu sayhah waqaf. Wa minhum man khasafna bihil ard waqaf. Walaupun tak ada tanda wakaf, tapi sebab dia mengambil kira makna ayat tu kalau wakaf tak menjejaskan. Sebab waw yang ada selepasnya adalah waw yang seperti apa dia? Waw ataf dalam bentuk nak kata macam mana? Tapi mungkin bagi kita rasa lebih baik kita selagi ada nafas kita sambung. Kita wakaf pada man aghra kena ada tanda wakaf jaiz huruf jing di situ. Jadi masing-masing qari ni dia ada cara baca yang tersendiri. Sebab tu kita tengok Sudais baca begini, Sa'aramidi begini. Tapi segi kaedah wakaf yang paling baik lah, setakat pemerhatian saya yang paling baik adalah Syekh Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Dia lebih baik daripada berbanding dengan Mahmud Khalil Ansari rakaman pertama. Dari segi kaedah wakaf dia. Sebab hampir dikatakan setiap tanda wakaf, Manshawi dia wakaf. Itu cara baca dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Ada ayat 4 warattilil Qur'ana tartila dengan ayat 6 tu Ustaz, wa aqwamu qila. Dia rujuk kepada bangun semaya tahajud ngaji pada masa tu. Katakanlah kita ni galik-galik jenera tak ada semaya Isya. Sedar tu nak semaya Isya dengan tahajud, bolehkah? Yang ngaji. Sedap pukul berapa tu insya-Allah? Katalah dalam pukul 2, 3 pagi. Nak buat tahajud tak boleh. Kau boleh juga niat tahajud. Kau qiyam je. Baik. Perlu saya ingat tu kita dah bincang dah sebelum ni tentang waktu salat sebab ada jemaah kita tanya tentang waktu salat isyak yang afdal. Kalau boleh kita jangan tidur lepas maghrib ya sebab ada hadis Nabi larang kita tidur sebelum isyak, memang dilarang. Sebab apa? Sebab dia bimbangi kita dah tertinggal waktu salat isyak yang afdal. Ramai yang salah faham, dia ingat isyak ni berakhir dengan waktu subuh. Tidak. Pendapat yang sahih, qaul yang sahih, waktu isyak berakhir pada nisfil lail, separuh malam. Itu kita dah bincang dulu dalam hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As tentang waktu salat. Qaul yang rajih adalah waktu isyak dia berakhir 1/2 malam. Jadi kalau boleh untuk isyak kita tunaikan sebelum kita tidur. Jangan tidur sebelum maksud waktu isyak. Lepas maghrib jangan tidur. Kalau mengantuk sangat kita salat isyak dulu baru tidur. Jadi katakanlah kita tertidur juga bukan sengaja sebab letih sangat. Sedar-sedar dah pukul 2:30 pagi. So kita kena salat isyak dululah. Kita dikira telah tertidur daripada menunaikan salat. Kita salat isyak dan kalau kita nak salat tahajud bolehlah sebab kita dah tidur dan dah waktu tu pun waktu dah lebih separuh malam. Boleh teruskan untuk salat malam tapi pastikan kita salat isyak dahululah. Cuma kalau boleh cara tu jangan dijadikan suatu kebiasaan. Kalau boleh salat isyak dalam waktunya sebelum masuk 1/2 akhir malam. 1/2 akhir malam ni saya rasa anggaran kita jangan solat isyak selepas pukul 12.30 ataupun pukul 1. Sebab waktu isyak tu dah dikira berakhir. Mengikut pendapat yang lebih rajih. Yang afdal waktu isyak ni sekitar pukul 10, pukul 9.30 tapi kita tak mampu buat begitu. Kalau kita nak salat jemaah di masjid, biasa kita salat lepas waktu isyak kita terus salat. Wallahu alam. Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Salam. Ya silakan kita ringkaskan sebab kita dah dekat pukul 8 ni. Saya ada kelas hari ni. Saya Haji Saan daripada Sungai Petani Ustaz. Ya silakan Haji. Saya nak tanya berkenaan sekarang ni tadi Ustaz ada sentuh bab tajuk gunakan ayat-ayat kursuci ni untuk berlagukan. Cara nyanyian lah dikatakan. Ayat apa tadi? Ayat apa tadi? Ayat-ayat Quran sekarang ni digunakan untuk jadikan lagu. Sebagai nyanyian lah. Contohnya kita kata macam Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Dinyanyikan bentukkan lagu. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekarang ni dalam bentuk lagu juga dia ada muzik. Contohnya macam kita ada orang macam sekarang kita tengok dalam media-media elektronik sekarang ni lah. Bila dia orang gunakan ayat Quran itu dengan berserta dengan alat-alat muzik. Contohnya macam kompang dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Salam.
Itulah yang kita bimbang sebab ada hadis yang menyebut tentang larangan tu. Nabi kata bacalah Quran tu bilhunil arab wa aswatiha. Jangan baca Quran dengan luhun ahlul kitab wa ahlul fiski, seperti cara bacaan golongan ahlul kitab dan juga orang-orang yang fasik. Kalau nak melagukan perlu tawassut. Tawassut maknanya mengambil jalan tengah. Jangan takalluf berlebih-lebihan sehingga lari daripada hukum tajwid ataupun lari daripada sebutan huruf yang betul. Maknanya ada syarat dia. Tapi sebaiknya untuk ayat Quran dalam bentuk bacaan biasa, kita baca biasa je lah. Baca biasa. Kalau nak lagu macam saya sebut tadi, pastikan tidak membawa kepada tatrib lagu yang takalluf sehingga kita tarik huruf tu lari daripada kedudukan yang asal ataupun tajwid itu dah terlajak dah hukum tajwidnya. Kalau itu yang berlaku sebagaimana yang kita dengar, mungkin dalam radio ada setengah yang buat begitu, kemudian ditambah pula dengan adanya muzik latar pula, kompang ke apa dia, itu rasanya tidak sesuai lah. Tidak sesuai dengan ayat Quran yang hendak disampaikan. Sebaiknya lah tidak dimasukkan elemen-elemen muzik untuk disampaikan ayat-ayat tadi. Itu lebih baik. Sebab untuk lari daripada khilaf yang disebut dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kita ada banyak soalan-soalan bertulis yang saya tak sempat untuk baca semuanya. Bila satu doa, ada soalan daripada Cikgu Nur ni, bila satu doa dilagukan dalam nasyid oleh kumpulan nasyid, oleh kerana nak bagi kena dengan irama supaya sedap didengar, maka boleh jadi panjang pendek tu tak sesuai. Betul, saya setuju dengan pendapat Cikgu Nur. Lebih-lebih kalau doa tu diambil daripada ayat Quran. Bolehkah Ustaz? Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Yang utama kita baca dengan betul, bukan yang utama kita nak beri tumpuan kepada lagu. Sedangkan Quran ini tak kena tajwid, berdasar dah bila dilagukan. Tajwid ni sebagai tahsin, tapi yang pentingnya jangan berlaku lahan. Lahan ni kecacatan pada sebutan. Yang utamanya pada sebutan huruf panjang pendek tu kena jaga jugalah. Kalau Quran tu memang kena jaga molek lah. Kalau doa sama juga doa. Kalau kita boleh sebut dengan betul, itu lebih baik. Kita biasa dengar kalau pagi-pagi radio IKIM ya, apa dia doa dia baca. Bismikallahumma nad'u fi ghuduwi wa rawah laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah. Fi masa'in, ma tu dipanjangkan. Fi masa'in, sepatutnya masa'in mak wajib. Tapi dia nak sesuaikan dengan lagu tu. Fi masa'in wa sabah hablana minka rasyada wahdina subulas salah inna taqwallahi nurun wa tariqul lil falah. Itu biasa pagi-pagi kalau di IKIM ada tu. Inna dipanjangkan, inna taqwallah. Tak boleh inna taqwallah. Tak boleh inna dipanjangkan dengan dua harakat, itu dah lari, makna dia pun dah lari. Itu tak apalah, itu dalam doa, bukan dalam ayat Quran. Tapi yang lebih baik, dia punya irama panjang pendek pun kita kena jaga supaya tidak lari maksudnya. Itu contoh yang saya boleh buat. Sebab pada kita memang every morning lah, setiap pagi kita boleh dengar doa tu. Jadi terima kasih kepada semua. Masa kita pun dah lewat dah ni, dah pukul 8. Saya pun ada kelas pula hari ni, hari Isnin. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung esok pula lah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.